Okay guys, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Okay, kita ada 2 minggu saja PDPR. Untuk minggu pertama ini, saya nak awak lengkapkan saya punya kerja, iaitu nota kecil. Okay, saya nak naik cuti. Kita buat nota kecil tu, maksudnya saya nak tengok, dan kita akan buat sampul dalam buku, dalam modul. Okay, untuk minggu kedua kita lompat sekejap, sebab bab 3 yang saya nak ajar nanti ni tentang wiring pengiraan, dia kena tunjuk secara ni. Okay, tak apa, kita pergi kepada bab 4, cerita benda-benda yang paling mudah dulu ya. Okay, kita pergi kepada pengangkutan. Alamak, simple lah weh. Cerita dia tentang memahami sistem penggerak utama kenderaan, fungsi sistem kawal pneumatik, cekap tenaga kereta cekap tenaga, fungsi sistem kawalan elektrik, kawalan hidrolik. Okey, 3 benda ni, pneumatik, elektrik dan hidrolik, nanti kita akan pergi yang paling basic dulu. Okey, alamak, bosan lah ayat-ayat ni. Kita pergi terus kepada 4.1, iaitu sistem penggerak utama kenderaan. Okey, kita tengok daripada dia punya perkembangan dalam pengangkutan. Kamu lihat pada peringkat permulaan kita bawa barang guna menjinjing. Okey, kemudian kita ada roda, peringkat mesin mudah. Kemudian dia punya peringkat evolusi seterusnya kita ada enjin dan motor. So, benda-benda ni dikatakan sebagai tenaga penggerak yang tersendiri. Okey, kita pergi pada peringkat permulaan. Kita tengok berkuda dengan sampan. Tenaga penggerak dia adalah menggunakan tenaga manusia, haiwan, seperti air, angin dan sebagainya. Okey, contoh kita gunakan kuda tu untuk berlari. Kita gunakan air sumber alam seperti air itu mengalir. Kita gunakan air angin untuk kapal layar apa semua. Itu peringkat permulaan. Untuk peringkat mesin mudah apabila wujudnya roda. Okey, manusia dan haiwan digunakan bersama dengan mesin mudah. Berbeza tadi, yang atas peringkat permulaan tu, orang tu menunggang kuda. Tapi untuk peringkat mesin mudah ni mencipta satu lagi mesin, iaitu roda. Mesin paling mudah, roda. Yang itu dipanggilkan sebagai mesin mudah. Apabila peringkat evolusi tu semakin maju, dia wujudnya wujudnya enjin dan motor. Kita ada enjin wap, petrol, diesel, gas dengan motor elektrik. Ini pengetahuan sedia ada korang. Okey, kita nak tengok penjelasan sistem pengangkutan. Come on lah, pengangkutan darat. Ada sistem semua tahu pengangkutan darat macam mana, terbagi kepada 2, satu sistem bermotor, satu sistem tidak bermotor. Okey. So, kalau kita lihat bermotor ni menggunakan jalan raya apa semua, digunakan di atas jalan raya, kereta, lori, van, bus, trailer dan motor sikal. Kalau ada landasan, kita ada LRT, BTS. Okey. Kemudian kita ada eskalator. Kita ada eskalator. Kemudian kita ada conveyor. Conveyor ni macam dekat Sushi King, dia letak sushi atas tu, benda tu bergerak, kan? Okey. Untuk tidak yang bermotor ni menggunakan tenaga manusia. Okey, basikal, beca. Okey. Next, kita pergi kepada pengangkutan air. Alamak, takkan nak cerita kot. Pengangkutan air terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu aktiviti rekreasi, logistik dan sukan. Masing-masing kena tahu rekreasi tu apa dia. Jet ski, kayak, skuter air, luncur air. Kemudian kita ada logistik, ada kapal kargo, bot, tongkang, ferry, barge. Sukan, cerita kapal layar, ski air, kayak. Kayak ni terbagi, dia boleh pergi kepada aktiviti rekreasi. Itu dalam pengangkutan air. Okey, kita pergi kepada pengangkutan udara. Takkanlah tak tahu, kena faham sini lah. Apa itu pengangkutan udara? Kapal terbang, helikopter, semua yang dinyatakan dalam ini. Okey, kita pergi kepada perbezaan kenderaan asas enjin pembakaran dalam. Sekarang ni kita dah masuk kepada enjin. Kamu untuk pengetahuan sedia ada, kalau KHB kemarin hidup, kamu akan belajar tentang enjin 4 lejang, 2 lejang. Tapi bila kamu masuk RBT ni, dia kurang sikit dia punya ilmu dia dekat situ. Tak apa, kita akan cerita ya. Okey.
Enjin pembakaran dalam maksudnya enjin dalam kenderaan bermotor terbahagi kepada dua. Satu enjin petrol, satu lagi enjin diesel. Okey, enjin petrol terbahagi kepada dua. Dia ada dua jenis. Yang pertama enjin dua lejang dan satu lagi enjin empat lejang. Enjin dua lejang selalunya digunakan pada motosikal, enjin empat lejang digunakan pada kereta. Okey. Kita pergi seterusnya. Ciri-ciri enjin 2 lejang, enjin 4 lejang. Okey. Kita lihat ciri-ciri enjin 2 lejang, dua lejang ni. Okey, dia ada cerita apabila ada pembakaran dalam enjin tu. Okey, kita baca saja dulu. Ciri-ciri 2 lejang satu kitaran, dia gabungkan dua, iaitu lejang masukan dan mampatan. Okey. Kita lihat yang pertama ni. Okey, lejang masukan dan lejang mampatan disekalikan, lejang kuasa dan lejang exhaust disekalikan. Tapi kalau enjin 4 lejang, dia pisah, dia jadi berapa? 4. Sebab tu dia namanya 4 lejang. Yang ini ada berapa? Digabungkan dia jadi 2 lejang. Okey. Kalau kita tengok kegunaan, kalau enjin 2 lejang ni dia daya kilas yang rendah lah. Maksudnya dia nak bawa benda yang ringan-ringan, contoh motor, mesin rumput, mesin gergaji. Tapi kalau enjin 4 lejang, sebaik-baiknya kereta, van ataupun lori kecil. Okey, baca tentang kebaikan dan keburukan dia. Okey, kebaikan daya kilas yang tinggi, kos penyelenggaraan lebih rendah, reka bentuk yang mudah. Tapi kalau enjin 4 lejang, kuasa keluarannya tinggi, sebab tu dia boleh bawa beban yang besar, pembakaran yang lebih sempurna. Keburukan untuk enjin 2 lejang, kuasanya rendah, pembakaran bahan api tidak sempurna, kemudian dia cepat panas. Okey, tapi kalau enjin 4 lejang, keburukan dia pula penyelenggaraan tinggi, reka bentuk rumit, daya kilas agak rendah berbanding dengan 2 lejang bagi kuasa kuda yang sama. Okey, tak apa, tak berapa jelas lagi. Nanti kita akan pergi, ini dari segi struktur binaan enjin 2 lejang. So next class kita akan pergi kepada struktur enjin 2 lejang dan kitaran lejang dia. Okey, itu saja.